Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk membentuk satu entiti bekalan air di negeri ini. Menterinya Datuk Julaihi Narawi menjelaskan ianya dilaksana dengan mengintegrasikan 4 pihak berkuasa bekalan air sedia ada iaitu Lembaga Air Sibu, Lembaga Air Kuching, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak dan Laku Management Sdn Bhd. Beliau sedia maklum bahawa kesemua agensi ini mempunyai modul operasi tersendiri. Namun tegasnya, integrasi itu dicadangkan untuk memiliki sistem bekalan air yang cekap dan berkesan sekaligus meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kepada rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Jamuan Tahunan Lembaga Air Sibu LAS 2022 dan Pelancaran Anti Rasuah Organisasi LAS di Hotel Tanaman Sibu pada Sabtu. Ujarnya pihak kementerian turut meneliti cadangan untuk menubuhkan entiti pihak berkuasa air negeri itu sebagai satu badan korporat bagi mewujudkan satu organisasi yang sesuai dan berdedikasi untuk membantu fungsi kawal selia dengan lebih cekap dan berkesan. Sementara itu, Datuk Julaihi memberitahu pihak kementerian bersama dengan 4 agensi bekalan air terbabit telah merangka strategi dan mencadangkan projek-projek untuk mencapai visi 100% liputan utiliti di Sarawak pada tahun 2025. Tambahnya, setakat ini sebanyak 80.48 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk menjalankan 581 projek termasuk projek rakyat. Seterusnya, kempen demam darah seperti program tahunan Persatuan Insurans Hayat Malaysia dan Penasihat Takaful Keluarga (NAMLIFA) bertujuan mengisi tabung bank darah Hospital Miri. Sehubungan itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menyeru orang ramai agar memberi sokongan penuh pada aktiviti-aktiviti derma darah ini untuk menambah bekalan darah di Hospital Miri. We are able to get so many voluntary blood donors. As you know, all our blood donors that come to donate the blood is voluntary. No? They don't get paid. They are all volunteer. And this is something that I think we are very happy to see in the community. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan kempen derma darah anjuran Persatuan Insurans Hayat Malaysia dan Penasihat Takaful Keluarga NAMLIFA Miri di Borneo Medical Center BMC Miri pada Sabtu. NAMLIFA mensasarkan 100 pain darah untuk dikumpulkan daripada penderma pada program kali ini. Datuk Seri Lee yang juga naib pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Miri memberitahu sebahagian bekalan darah yang didermakan ini akan diagihkan untuk keperluan masyarakat di kawasan luar bandar seperti Marudi, Limbang dan Lawas. Di Bintulu pula, Kerajaan Sarawak komited untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan pelabuhan yang bermatlamat, mencari dan memastikan penyampaian perkhidmatan kargo yang cekap dan secara positif bagi meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna pelabuhan. Demikian menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi yang mewakili Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugat Embas semasa berucap merasmikan penutupan makmar penambahbaikan operasi Pelabuhan Samalaju di New World Suite Bintulu pada Jumaat. Jelas beliau lagi, industri ini sangat kompetitif dan dinamik di mana pengirim dan ejen amat memerlukan maklumat dan persediaan yang mencukupi untuk mengelakkan timbulnya sebarang permasalahan. Oleh itu adalah penting bagi semua pihak untuk bekerja rapat dan menyediakan sumber yang diperlukan di samping merancang tenaga kerja dan penyelarasan dengan baik untuk menyelesaikan aktiviti di pelabuhan dalam jangka masa yang dijadualkan. Ujar Datuk Majang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju, pada masa sama, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak dan Lembaga Pelabuhan Samalaju akan sentiasa memantau, mengambil maklum serta berusaha menyelesaikan sebarang isu atau kebimbangan yang dibangkitkan oleh pengguna pelabuhan atau mana-mana pihak lain. Mengakui tugas yang digalas itu adalah besar, beliau berpendapat bahawa sokongan dan kerjasama semua pihak akan dapat membantu mengatasi sebarang masalah yang mungkin timbul. Berita selanjutnya, Sarawak di bawah pimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS adalah antara negeri yang mempunyai projek terbanyak di Malaysia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya, Insinyur Aidil Lariwo berkata, jumlah itu adalah sama ada dari segi bilangan projek maupun dari bilangan peruntukan atau nilainya termasuk di kawasan Sadong Jaya, Simunjan serta Gedong. Negeri Sarawak di bawah kepimpinan YB Premier kita, di bawah kepimpinan parti gabungan GPS kita, projek di Sarawak tu adalah yang paling banyak sekali di dalam Malaysia.
Di dalam Malaysia ada paling banyak sekali dalam sebuah negeri dari segi bilangan projek, dari segi bilangan duitnya, bilangan nilai projeknya. Sarawak tu yang paling banyak saudara. Termasuk juga yang di kawasan kita tu. Beliau berucap demikian pada Majlis Perasmian Mesyuarat Perwakilan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB cawangan 3 tahun sekali N25 Simunjan Penggal 2022-2025 bertempat di Penview Hotel Kuching pada Jumaat. Jelasnya lagi, kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan kini memegang 2 kawasan tebing Batang Sadong iaitu meliputi Temiang hingga ke Selangking dan satu lagi daripada Sebuyau Ensenge hingga ke Rangkang. Ujar beliau yang juga Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, apa yang berlaku di daerah Simunjan kini adalah idea Adun Simunjan, Auladris dan semua ketua-ketua ranting PBB, termasuk juga ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK kawasan Simunjan. Apa yang berlaku semuanya daripada buah pikiran buah biola dan juga sudah semestinya daripada semua ranting-ranting, ketua-ketua ranting parti PBB, termasuk juga dengan sidak KKKK, KMKK, JKKK di kawasan Simunjan yang memain peranan yang begitu besar sekali di dalam membangunkan kawasan di Simunjan. Sementara itu, Aula berkata sambutan diberikan terhadap pemilihan baru kali ini yang diadakan pada Sabtu amat menggalakkan dan menyaksikan banyak pertandingan. Jelasnya lagi, ahli PBB yang bertanding haruslah bersemangat untuk memperkasakan parti dengan bekerjasama dan mengutamakan perpaduan untuk kemakmuran bersama. Ujarnya lagi, jawatankuasa yang baru haruslah bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan diadakan pada bila-bila masa dengan kepimpinan pasukan yang kuat bagi mempertahan parti PBB untuk menerajui negeri Sarawak. Di Lunduk pula, pesawah di kawasan Sibaung, Kampung Tebaroh bakal menikmati kemudahan infrastruktur pertanian bagi memantapkan lagi sektor pertanian di Sarawak. Ianya dikatakan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opa Billy Sujang semasa beliau hadir ke program Jom Menuai anjuran Jawatankuasa Pengurusan Kampung Tebaroh Jampari pada Jumaat. Beliau menjelaskan hasil lawatan teknikal dan pemeriksaan di sawah tersebut pada 16 Mac lalu mendapati ianya turut berpotensi menjadi sebuah ladang sawah yang sistematik dan teratur seperti di skim DID Tanjung Purun. Tambahnya, kawasan sawah itu yang melibatkan petani daripada 6 buah kampung sekitar amat memerlukan akses jalan raya dan sistem saliran air yang lebih sistematik. Sementara itu, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak merangkap pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Kampung Tebaroh Jampari, Niponi Undek, menggesa para petani di sawah ini untuk berganding bahu bagi memastikan perancangan untuk melaksanakan projek pembangunan di kawasan ini berjalan dengan lancar. Ujarnya lagi, dengan adanya pembangunan di kawasan pertanian ini yang mampu memastikan kawalan keselamatan makanan atau food security di Sarawak akan lebih terjamin. Laporan seterusnya, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Bahagian Sarawak akan menempatkan beberapa hala tuju bagi seluruh cawangannya di negeri ini. Pengerusi Perkim Bahagian Sarawak, Datuk Hanifah Hajah Taib berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas beberapa faktor. Beliau memberitahu terdapat keperluan penilaian semula tentang status pencapaian organisasi tersebut sejak 34 tahun yang lalu serta kemajuan yang telah dilalui dari pelbagai aspek. Jelasnya ini juga termasuk isu dan cabaran serta hasrat atau azam untuk menambah baik dan meningkatkan peranan serta penampilan Perkim di Sarawak khususnya dan di Malaysia amnya. Selain itu, ianya bagi mencipta kelainan atau niche untuk membezakan imej Perkim dengan badan bukan kerajaan NGO Islam lain yang kini semakin bertambah. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Tahunan ke-34 Perkim Bahagian Sarawak di Hotel Waterfront Kuching pada Ahad. Tambah beliau lagi, Perkim Bahagian Sarawak juga akan meningkatkan kapasiti dari segi pengurusan dan pelaksanaan program supaya dapat menjalankan aktiviti dan program dengan lebih cekap dan berkesan. Dalam pada itu, jelasnya perancangan hala tuju Perkim telah bermula beberapa bulan yang lalu dan bengkel pertama telah diadakan sebulan lepas dengan mengadakan sesi perkongsian bersama veteran Perkim mengenai sejarah penubuhannya di Malaysia dan Sarawak.
Tambah beliau, Perkim Kebangsaan juga telah memulakan inisiatif bagi menetap semula hala tuju untuk kekal relevan sesuai dengan keupayaan serta perubahan besar landscape dunia pengurusan dakwah akibat pandemik COVID-19. Justru Datuk Hanifah menyeru agar Perkim Sarawak dapat bergerak dengan lebih aktif dan kreatif dalam menjalankan aktiviti supaya dapat menarik penyertaan ahli-ahli terutamanya golongan muda. Difahamkan ini merupakan mesyuarat agung pertama yang diadakan secara bersemuka setelah 2 tahun secara hybrid dan ianya telah dihadiri seramai 104 perwakilan dari 21 cawangan Perkim seluruh Sarawak. Sebelum mengakhiri buletin, untuk maklumat, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan melakukan lawatan kerja selama 3 hari 2 malam ke Kuching dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada pukul 12.30 hari esok. Kedatangan Baginda ke Kuching adalah bagi merasmikan galeri songket dan keringkam bertempat di Jalan Masjid pada pukul 3 petang diikuti lawatan ke Kompleks Penjara Puncak Borneo pada keesokan harinya Selasa. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.